2020 telah meninggalkan kita dengan pelbagai kenangan baik, kenangan manis mahupun buruk. Kini kita telah masuk tahun 2021 di mana Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan untuk mengetahui semua vaksin sedang diadakan untuk kita semua penduduk Malaysia. Maka kita tertanya-tanya, terutamanya rakyat Malaysia, adakah vaksin ini selamat? Jadi pada hari ini, CNI menganjurkan platform wacana vaksinasi adakah selamat atau sebaliknya. Jadi bersama saya pada hari ini tetamu khas yang diundang dari University Sains Malaysia, Dr. Leong Ning Tze. Dr. Leong mempunyai PhD Australia dan seorang Profesor Bioprocess Technology. Jom sama-sama dengan Dr. Leong bagi membahaskan mengenai mitos-mitos yang sering diperkatakan. Soalan pertama, adakah vaksin COVID-19 boleh mengubah suai DNA? Tidak, ini tidak benar. Dua jenis vaksin utama untuk COVID-19 adalah berunsurkan vektor dan berunsurkan mRNA. Tidak dapat terserap ke dalam DNA manusia dan tidak akan mengubah DNA manusia. Mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 tidak memerlukan vaksin. Kes ini macam mana pula ya, doktor? Ini tidak bermaksud ya kita tidak akan sakit atau langsung tidak diserang virus lagi. Tapi kita perlu ingat ya, virus mudah bermutasi. Badan kita mungkin tidak akan mengenali virus yang baru ini. Sebab itulah vaksin yang baru untuk virus-virus yang baru perlu diberikan untuk memberikan perlindungan kepada badan kita. Jadi macam mana pula kepada seseorang yang telah menerima vaksin? Masih perlu memakai penutup muka dan mengamalkan penjarakan fizikal atau tidak? Seperti soalan yang lepas ya, walaupun pernah dijangkiti, ini tidak bermakna kita tidak akan terus dijangkiti virus yang sama. Kalaulah virus ini sudah bermutasi dan virus yang baru bermutasi ini menjangkiti kita masih perlukan vaksin mungkin kali yang kedua. Dalam keadaan pandemik ya yang masih ketara ini, penglitup muka dan penjara sosial amatlah diperlukan. Apakah kesan sampingan selepas mendapat vaksin dan adakah ianya berbeza kepada setiap individu? Kesan sampingan seperti alahan dan penggumpalan darah adalah bergantung kepada individu. Apa yang menarik, ramai berpendapat demam adalah kesan sampingan. Demam, sakit badan, ini bukan kesan sampingannya. Demam adalah isyarat badan untuk bertindak menghapuskan virus atau apa-apa serangan ke atas badan. So, jika kita demam selepas divaksinkan, ini bermaksud badan kita berupaya untuk mengenali virus ini dan berupaya untuk bertindak menghapuskan virus ini. Dan besar kemungkinan kita tidak pernah dijangkiti virus seumpama ini selama hidup kita. Sebaliknya, jika kita tiada demam selepas divaksinasikan, ini tidak bermaksud imun badan kita tinggi ya, tetapi bermaksud sel badan mungkin telah mengenali virus ini dan dapat menghapuskannya dengan segera tanpa perlu mencetuskan isyarat demam. Juga bermaksud sepanjang hidup kita ni mungkinlah kita telah pernah dijangkiti virus yang seakan-akan sama, maka ini tidak mencetuskan sistem imun badan dengan berleluasa. Betulkah semakin tinggi immunity, semakin tinggi keberkesanan vaksin? Seseorang yang mempunyai imuniti yang tinggi bermaksud sistem badan dapat mengenali dan mengingati jangkitan dengan lebih cepat untuk jangka masa yang lebih panjang selepas dijangkiti. Walaupun pengesanan virus ini bergantung juga sama ada badan kita pernah dijangkiti atau divaksinasi, amat penting untuk diingati bahawa terdapat banyak lagi cara lain untuk meningkatkan keberkesanan sistem imun kita. Contoh yang paling penting adalah keadaan kita untuk bersukan, pemakanan yang sihat, kehidupan yang sihat, atau kadang-kadang pengambilan suplemen yang terbukti ada bukti yang memberi kesan untuk peningkatan sistem imun seperti vitamin C, tocotrienol dan sesetengah jenis probiotik iaitu bakteria baik yang sesetengahnya memang terbukti untuk meningkatkan imuniti badan.
Terima kasih doktor atas penerangan sebentar tadi.